أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulakan majlis perjumpaan kita pada malam ini, kuliah Maghrib, dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, tetamu Allah pada malam ini, bersyukur kita ke Allah Ta'ala dan memberikan kesihatan kepada kita, berikan daya dan taufik pada kita, sama-sama kita dapat berjemaah dan kita duduk sebentar dalam majlis kuliah Maghrib sama-sama untuk berkongsi ilmu dalam kehidupan kita, kerana menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan bagi orang Islam yang beriman, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Surah Al-Hajj ayat 28 yang sedia maklum, tuan-tuan, ya, semua faham yang bermaksud. Dan serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, saya mereka akan datang kepada rumah Allah ataupun ke Ka'batullah dengan berjalan kaki atau berkenderaan berjenis-jenis yang datang dari berbagai jalan ceruk rantau yang jauh. Sadaqallahu azim. Kebetulan sempena kita menyambut, ya, bulan Zulhijjah ini. Masuk ke berapa hari, tuan? Hari ini malam yang hari masuk malam hari ketiga, ya. Besok pagi hari yang ketiga, diam tak diam pantas waktu berlalu kita telah masuk, ya, hari yang ketiga pada malam ni bulan Zulhijjah, di mana, ya, saya sebagai mukadimah saya sebut sedikit tentang Zulhijjah ini kerana ramai yang tidak memahami tentang kelebihan bulan Zulhijjah. Kadang-kadang melebih utamakan hari raya, puasa Ramadan dan sebagainya. Tapi pendapat ulama yang dipetik daripada Rasulullah SAW, daripada para sahabat, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebut 10 hari Zulhijjah lebih baik 10 hari ataupun 10 malam daripada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan buka kitab, ya, mengenai kelebihan bulan Zulhijjah, disebut daripada hari pertama sampai hari ke-10 dan diikuti dengan hari tasyrik. Jadi tiga peristiwa penting yang kita kena faham dan kita kena buat, ya, terutama yang mampu. Yang tak mampu ala kulihal lah, nak buat macam mana, tapi ada perkara yang kita mampu buat, cuma tak nak. Pertama sekali kita digalakkan bulan Zulhijjah ni, hari pertama hingga hari ke-9 kita apa? Berpuasa. Ya, saya mengingatkan sahabat-sahabat, keluarga, ya, terutamanya supaya kita dapat berpuasa hari pertama sampai hari ke-9. Jangan terlajak sampai 10 lah, haram. Hari ke-9, kerana antara tanggal 1 Zulhijjah sampai ke-13 tu ada peristiwa-peristiwa penting dalam agama kita, ya.
Kita dah terlepas hari pertama dan kedua, besok ketiga. Kalau Ustaz dah terlepas Ustaz, tak apa, sambung terus ketiga besok. Kalau sebab puasa, paling tidak, saya ingatkan diri saya juga, paling tidak kita berpuasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Apa itu hari Tarwiyah tuan-tuan? Bila? Ialah 8 Zulhijjah, dan hari Arafah ialah hari yang ke-9 Zulhijjah. Di mana kita yang berada di Malaysia ataupun selain di Mekah disunatkan kita melakukan puasa 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Tetapi orang yang mengerjakan haji di Mekah tidak disunatkan, malah makruh dia berpuasa, kerana dia fokus pada ibadah haji. Kalau nak ada puasa, tuan-tuan fahamlah yang pernah mengerjakan haji macam mana. Kalau setakat tawaf tak apa, tapi kalau nak pergi melontar, jalan kaki 5 km, pergi balik 10 km, kemudian berpusu-pusu, berebut-rebut, jadi memang meletihkan. Jadi sebab Islam tidak menggalakkan orang yang mengerjakan haji melakukan puasa pada bulan Zulhijjah, tarikh tanggal hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tapi kita dituntut tuan-tuan, jangan terlepas ganjarannya lebih besar tuan-tuan, besar ganjarannya, terutama hari Arafah. Setahun sebelum dan selepas diampunkan dosa mereka yang melakukan puasa pada hari yang ke-9 ataupun dengan hari Arafah. Kalau di Arafah orang sibuk berdoa, lepas saja zuhur, mereka itu bukan lepas zuhur, mula zuhur sampailah ke asar, mereka duduk di dalam kemah yang dibuka, berjemaah zuhur tu, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dan baca-baca yang tuan-tuan baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ada potong sikit, yuhyi wa yumiitu tak ada kan? Kita di sini baca kan? Kalau tuan-tuan perasan lah, kalau kita di Arafah, kita hanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang yuhyi wa yumiitu kita tak baca, tak kita potong. Tu. Jadi saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan juga perempuan, kalau ada di belakang sana, kita ajak anak-anak kita, walaupun mereka tu jauh, ajak hari ke-9. Dia cuti hari ke-10, cuti raya, tapi hari ke-9 tu kita telefon dia, puasa je besok. Hari ke-8 kalau boleh, hari ke-9 tu jangan tinggal. Hari ke-8 kalau boleh, dan hari ke-9 jangan tinggal, rugi. Pasal tahun depan kita tak tahu kita jumpa lagi ataupun tidak. Siapa boleh jamin? Tak. Itu satu daripadanya. Jadi dengan amalan-amalan tersebut, sempena Zulhijjah ni saya baca itulah dalam kitab ni, boleh kita baca bila-bila. Yang kedua, ibadah korban. Ibadah korban ni sama ada kita berada di luar kota Mekah ataupun di negeri Arab, apatah lagi kalau berada di Makkahul Mukarramah. Di sini kita melakukan korban. Alhamdulillah. Memang walaupun sunat wakadah, tapi sunat yang dituntut berdasarkan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan hatta sampai daripada mula Nabi Adam lagi, Qabil dan Habil dah melakukan korban, hinggalah nabi-nabi yang lain, iaitu yang lebih popular Nabi Allah Ibrahim, dan diikuti dengan nabi-nabi yang lain hinggalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita di sini usahakanlah supaya setahun sekali kita berkorban. Paling tidak, kata para ulama, satu keluarga tu seorang, tahun depan seorang lagi,
Tahun depan sampailah, kalau boleh pusing. Itu kalau kurang mampu. Kalau mampu, seekor tu sama-sama. Seekor lembu tu 7 orang kan. Ya, kita, isteri kita yang sulung, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tahun depan yang belum tu sambung. Yang sudah nak terus lagi pun boleh. Pasal apa tuan-tuan? Pengorbanan ini setahun sekali yang kita dapat nikmat berbagai-bagai. Kita dapat nikmat rezeki yang Allah beri setahun berapa ribu tuan. Walaupun tuan-tuan dah pencen, tapi berapa ribu tuan dapat setahun. Itu kira yang paling ringkas lah. Kalau sebulan kita simpan 100, setahun dah 12,000, dah 1,200 kan. Dah lebih dah. Tapi kalau kita kurangkan lagi pun, kita boleh berkorban, insya-Allah. Itu usaha kita. Dulu kita kadang-kadang kurang celik sikit. Kita tak ambil kisah. Tapi sekarang alhamdulillah, saya dipahamkan di surau-surau pun ada yang sampai 10 ekor. Artinya umat Islam sekarang dah celik dan memahami dan mengambil kisah tentang ibrah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu yang kedua. Yang kedua, pertama tadi puasa, kedua kita korban, dan yang ketiga ibadah haji. Itu mereka lah, sahabat-sahabat kita yang begitu. Kaum keluarga kita doakan mereka dipermudahkan. Kerana tahun ini saya dipahamkan ramai sahabat-sahabat yang hantar gambar, walaupun dah lagi seminggu, sekarang dah padat dah nak buat umrah. Yang pertama pun, yang baru datang ni padat. Nak buat tawaf qudum pun ramai. Jadi kita doakan mereka itu dipermudahkan. InsyaAllah kalau tuan-tuan pergi besok pun, kita doakan supaya dipermudahkan dalam mengerjakan ibadah haji, insya-Allah. Itu sebagai mukadimah sempurna kita akan menyambut dan melakukan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Baik, kita sambung kepada pengajian kita, muka surat 301 buku saya ini. Kita masih memperkatakan jangan bencikan yang benar, tajuknya. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, masalul qaimi fi hududillah wa masalul waqi fiha kama salil qaumin minis tahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhina min asfaliha idza taqaw alma yamurruna ala man fawqahum wa qalu law kharaqna kharqan fi nasibina wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Yang bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berdiri di atas batas-batas Allah dan orang yang mencerobohnya adalah seperti suatu kumpulan orang yang berkongsi dalam sebuah kapal. Setengah mereka mengambil tempat di atas kapal itu dan setengah yang lain di bawahnya. Maka kaum yang di bawah kapal apabila mengambil air terpaksa melewati ataupun melalui jalan kaum yang di atas. Lalu terlintas dalam fikiran mereka, jika kamu membuat suatu lubang kecil di bawah kapal ini untuk mengambil bahagian kami dari air, nescaya kami tidak akan menyusahkan lagi kaum yang di atas. Maka seandainya dibiarkan mereka itu membuat sesuka hati, nescaya kesemua penghuni kapal itu akan binasa.
Akan tetapi jika mereka dipimpin dan diberi petunjuk, nescaya semua penghuni kapal itu akan selamat. Ini tuan-tuan, saya percaya pernah dengar cerita ni daripada ustaz-ustaz lain, daripada ceramah-ceramah lain, ya, tentang orang yang mementingkan diri sendiri ataupun kaum yang mementingkan diri sendiri. Ringkas cerita, maksudnya macam mana? Sebuah kapal yang besar, kan ada duduk di atas, tingkat atas, tingkat bawah, tingkat tengah, ya. Jadi inilah maksudnya. Dulu bukan macam sekarang, kapalnya moden, pipe, ya. Dulu kena orang atas nak ambil air, kena turun bawah, ataupun orang bawah kena naik atas. Begitu lah. Kalau nak makan, kena naik tingkat atas, turun bawah. Macam kita kat Mekah, tingkat 1 naik tingkat 2, tingkat 3 turun tingkat 2. Buffetnya letak dekat 2. Jadi orang nombor 3 turun bawah, 2, 1 naik atas. Ya. Inilah contohnya juga. Kita tengok apa maksudnya. Maksudnya bahawa sini orang yang menyuruh dan melarang itu telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Jadi kita ni, bila kita menyuruh orang buat baik, menegah yang mungkar, yang maksiat, artinya kita menyelamatkan diri kita, ya, daripada tercebur perkara-perkara yang tidak baik. Dan mencuba untuk menunjukinya jalan yang lurus. Memang tanggungjawab, tuan-tuan. Bukan saya saja, bukan ustaz-ustaz saja, bukan penceramah saja, bukan Datuk Mufti saja. Malah kita, tiap-tiap orang secara individu, apatah lagi orang yang berkedudukan sebagai ahli keluarga, ayah, suami, ketua keluarga di rumah, hinggalah ke pemimpin, mempunyai tanggung jawab yang dikatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Semua orang tahu baca. Sebelum ayat itu dikata apa? Semua orang rugi. Tak ada kecuali. Bukan dikata ustaz saja, bukan dikata mufti saja, bukan alim ulama saja. Dia kata innal insan, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan menasihat, mengingati, nasihat menasihati yang benar dan yang memberi kesabaran. Jadi kita semua, hatta perempuan yang di belakang sana, dia juga berperanan memberi nasihat. Jadi berdasar itulah dalam kitab kita ini disebut memberi nasihat atau menyuruh yang baik dan melarang yang tidak baik, dan mencuba untuk menunjukkan jalan yang lurus, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memikulkan ke atasnya tugas ini. Yang dikatakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jangan kita sangka khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, itu khalifah yang 4. Tapi kita ni khalifah yang terakhir zaman. Khalifah kepada siapa? Untuk bumi, untuk negara, untuk negeri, untuk daerah, untuk kampung, untuk qaryah, dan untuk rumah tangga kita juga. Tu khalifah kita ni. Kita dengan isteri, anak-anak, cucu, mungkin, dan jiran tetangga. Itu dia. Jadi itu yang dikatakan memikulkan ke atasnya tugas. Kiranya ia siapa? Kita ni terus berdiam diri, tidak menyuruh atau melarang, padahal ia berkuasa melakukan yang demikian, dia boleh buat. Macam kita dengan anak, memang kita boleh suruh, memang kita boleh larang. Yang baik kita suruh, yang tak baik kita larang. Memang ada kuasa kita. Pemimpin, ketua jabatan, semua ada peranannya. Dan saya berdosalah ia di hadapan Allah Ta'ala. Di sini boleh lepas. Agak sangkalah, ketua kampung ada, JKKK ada, imam ada, nazir ada. Tapi di akhirat, di padang mahsyar, kita dipertanggungjawabkan, akan disoal.
Nak lari mana? Tak ada tempat lari. Hatta di sini pun, ini bumi Allah, kita nak lari ke mana? Kalau tak nak buat perkara yang disebut tadi, carilah bumi yang lain selain di bumi Allah. Orang nak buat dosa, cari tempat lain. Jangan ada orang yang melihat. Jadi berdasar itulah kita dipertanggungjawabkan menyuruh buat baik dan melarang daripada perkara-perkara yang mungkar. Kita ambil ujung, tuan-tuan. Berdosa ia di hadapan Allah. Itu yang kita ambil itu. Bila di hadapan Allah itu, kita dipertanggungjawabkan dan ada orang yang mendakwa kepada kita kalau kita tidak menjalankan tanggungjawab ini. Di samping itu, orang yang menjalankan tugas itu mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala yang besar dan janjinya yang mulia yang telah dijanjikannya terhadap sesiapa yang memelihara agamanya serta menjalankan perintahnya. Bukan begitu saja. Bukan bila kita suruh tu macam tu tak ada apa makna, tak ada faedah. Kita melarang orang buat jahat, tak ada faedah. Ganjarannya pertama sekali kita menjalankan tanggungjawab. Kedua, Allah janjikan ganjaran yang besar. Ya. Ketiga, kita telah menjalankan amanah. Kan kita semua pegang amanah. Semua orang ada amanah. Sama ada amanahnya kecil ataupun besar, mengikut kita lah. Kalau jawatannya macam mana? Kecil lah tanggungjawabnya. Tapi sepaling tidak mesti ada tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Pertama sekali tanggungjawab kepada kita diri sendiri. Kedua, keluarga kita, jiran tetangga, hingga meluas kepada ke atas kemampuan kita yang kita boleh sampaikan. Alhamdulillah. Macam tuan-tuan ni, tuan-tuan telah menjalankan satu tanggungjawab. Apa tanggungjawab? Mengimarahkan masjid, tanggungjawab. Duduk dalam majlis ilmu, tanggungjawab. Nanti kita sampaikan kepada isteri kita, ya. Nama contoh apa? Ya ke Mariam ke siapa ke? Ya, ustaz kata kalau awak belum tahulah. Besok jangan lupa ya, hari ke-8 dan hari ke-9 kita puasa sama-sama. Dakwah lah tu. Kita menyampaikan pesanan yang baik pada isteri kita, pada anak kita, kalau boleh kawan-kawan yang dekat dengan kita. Buat tak buat terpulang. Di akhirat besok kita dah sampaikan, ditanya, kau dah sampaikan? Aku dah sampaikan. Itu sebab akhir ayat Al-Quran yang disebut kepada Rasulullah semasa Rasulullah nak balik ke Mekah selepas mengajukan haji wada. Ya, apa dia kata? Al-Yawmana, bukan Al-Yawmana tiwa lagi, itu ayat Yasin. Ada satu ayat yang saya tak ingat pula, ya, tentang kesempurnaan. Bahawa hari ini aku telah sempurnakan agama engkau dan agama Islam tu yang Allah ni wa raditu bil Islami dina. Ayatnya tu kan. Tengok. Begitulah kita, tuan-tuan. Bila Rasulullah diiktiraf oleh Allah Ta'ala dengan nikmatnya dah sempurna, agama dah sempurna disampaikan, dah berapa ratus ribu malah satu dunia telah mengandung agama Islam, melakukan perintah Allah, maka Rasulullah diwafatkan. Begitulah kita. Jangan sampai kita meninggal tapi perkara-perkara yang wajib kata kita tak sampaikan. Kita tak sampaikan kepada anak kita, kita tak sampaikan kepada isteri kita. Itu sebab, ya, Nabi Allah Yaqub dia berwasiat pada anak dia. Tuan-tuan tahu kan Nabi Allah Yaqub, anak dia macam mana? Nabi Yunus kan, dan sebagainya. Dia kata apa? Pertama, jangan menyekutukan Allah. Pertama sekali jangan menyekutukan Allah. Begitu Luqman dalam surah Luqman, wala tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian taat kepada ibu bapa, bercakap lemah lembut, jangan cakap
walaupun uffin, jangan sombong, wala tarharhuba kama rabbayan, kita bercakap lemah lembut kepada orang tua, ibu ayah, apatah lagi apabila mereka sudah berumur, sudah lemah, sudah tua. Itu. Jadi benda-benda macam itulah, perkara-perkara yang tersebut tu kita jalankan tugas kepada keluarga kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok lagi. Kata apa? Jadi bila kita tunaikan, kalau kita berdiam diri saja, sedangkan kita dipikulkan tanggungjawab itu, tapi kita berdiam diri, maka kita berdosa. Dosa tu semua orang fahamlah, akan diterima di alam barzah dan di akhirat kelak, yang di mana tidak ada pertolongan yang lain kecuali pertolongan Allah dan amalan yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah bagi tuan-tuan yang mendengar, yang mengaji, yang selalu mengikuti kuliah-kuliah, tuan-tuan ada ilmu itu, kita amalkan, kita sampaikan kepada keluarga kita. Kerana dalam kehidupan kita ni jangan tinggal, apa kata para ulama, 5 perkara jangan tinggal. Pertama, majlis ilmu. Tuan-tuan tengok ini contohlah. Kenapa waktu maghrib, bukan tuan-tuan, ini orang luar sana, penuh gerai yang selalu saya pandang bila saya datang, penuh di warung-warung. Sedangkan Bilal azan. Pasal orang yang mengetahui itu masanya kita ke masjid, ke surau, ke madrasah, paling tidak pun di rumah berjemaah dengan keluarga. Dia tak tahu ke waktu maghrib untuk sembahyang maghrib dituntut sembahyang berjemaah? Tak tahu. Tahu, tapi keyakinan tidak ada. Bila keyakinan tak ada, bukan tak tahu dosa ke pahala, ganjaran yang Allah janjikan, tapi tak kisah. Bagi mereka yang memahami, dia tahu aku ni akan mati. Besok, lusa kita tak tahu. Yang teman kita lah amalan, bukan pangkat kedudukan, bukan nasab keturunan, bukan kecantikan, bukan harta benda, bukan apa lagi, bintang kehormatan, tak. Semua amalan tiap-tiap tuan kita semua ni, perempuan termasuk saya, amalan yang kita lakukan yang tak seberapa lama. Tak lama tuan. Kita hidup ni tak lama. Walaupun umur tuan-tuan, mana ada yang 80 ada? Tak ada. Semua 60 lebih. Very young lah. Sweet 17. Betul. Tapi kematian tu bila-bila? Bila kita ingat tentang kematian, yang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi juga bersabda, orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingati mati. Bukan artinya mati kita duduk atas tikar sembahyang, duduk atas sejadah, tak buat apa. Buat, tetapi kita ingat kematian kita. Seolah-olah kata para ulama, bila kita beribadah seolah-olah kita nak mati besok, supaya kita khusyuk. Contoh, kita sembahyang maghrib tadi, besok kita belum tentu dapat sembahyang maghrib. Nanti kita sembahyang isyak, belum tentu kita dapat sembahyang isyak besok. Betul tak? Betul. Banyak berlaku. Mungkin saya dah cakap ke belum ya? Ada satu kawan saya, Nazir Bebas, dia mantan Nazir Bebas. Hari Rabu mesyuarat dengan saya, tapi tak pernah minta maaf. Selalu okay, kita jumpa lagi next time. Tapi hari itu, hari Rabu yang last dia mesyuarat, nak balik, dia salam, dia perhati saya sambil-sambil peluk-peluk. Minta maaf saya, kita insyaAllah kalau jumpa lagi. Perkataannya dah meninggal baru kita perasan. Betul tak? Tuan-tuan, kalau ada keluarga yang dah meninggal, sebelum meninggal kadang-kadang kita tak perasan. Bila dia dah meninggal, baru dia cakap, Ustaz Aziz, saya tahun depan nak berhentilah.
Dah tak nak pegang jawatan lagi. Dia nak berhenti, dia kata. Saya nak keluarkan duit korporasi saya nak berhenti. Rupanya kata-kata itu kata yang akhir yang saya dengar. Dan akhirnya minta maaf saya kalau kita tak jumpa lagi. Hari Khamis, hari Jumaat pagi, dia terjatuh dalam bilik air, masuk hospital Shah Alam, jantung agak lemah, ditidurkan. Terus hari Jumaat, innalillahi. Nampak? Dia saya kata tadi, hari ini kita sembahyang maghrib, besok belum tentu dapat sembahyang maghrib. Hari ini Isyak, besok belum tentu. Tapi kita berdoa. Itu pentingnya doa. Jadi tuan-tuan, jangan lupa 10 hari ini kita berdoa. Jangan lupa doa. Banyakkan doa. Selain tuan-tuan berpuasa, banyakkan doa. Apatah lagi di hari ke-8, hari ke-9 Zulhijjah. Tak kira mungkin mengaminkan doa imam ke, dewek ke, karo anak-anak ke, buat. Jangan sampai tak buat. Okey. Kemudian, kerana janji yang mulia yang Allah dan dijanjikannya terhadap sesiapa yang membela agamanya serta menjalankan perintahnya sesuai dengan firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Ayat surah Al-Hajj ayat 40 yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolongnya. Sesungguhnya Tuhan itu maha kuat dan maha kuasa. Maksud menolong bukan Allah minta tolong, kita yang diminta tolong. Maksud Allah, kita menolong Allah ni yang katakan innallaha yansurkum, kan kita menjalankan agama Allah, meluaskan, mengembangkan agama Allah, ilmu Allah, dan kita mentaati perintah Allah. Kalau kita amati tak banyak tuan-tuan, yang haram, yang halal, yang makruh, yang sunat dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, tak banyak. 5 rukun Islam kita buat dengan sempurna, kan? Kemudian kita buat lagi apa? Yang rukun iman kita percaya 6 perkara, percaya dengan yakin. Kemudian buat dengan masyarakat yang terbaik, dengan ibu ayah dengan terbaik, keluarga yang terbaik. Pasal dalam hadis Arba'in, tak silap saya, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia kata apa? Aku hanya melakukan apa yang Allah suruh dan engkau suruh, tidak lebih dari itu. Tetapi yang aku pegang, aku tidak menyakiti hati orang lain. Adakah aku dapat bersama-samamu di syurga? Rasulullah kata, bala, bahkan ya. Dia tak buat yang sunat macam yang kata qiyamul lail tu, itu ini macam tak. Tapi dia jaga sungguh-sungguh rukun Islam tu, rukun iman dia jaga sungguh-sungguh. Yang satu lagi penting, tidak menyakiti hati orang. Itu penting. Kalau dia rajin puasa pun, rajin sembahyang pun, rajin bersedekah pun, tapi menyakiti hati orang lain, apalagi sifat takbur, sifat riya, lagi tak guna. Berdasar itulah kita tak mampu buat yang sunat, tapi jangan tinggal yang wajib. Tapi insya-Allah Allah tu maha adil. Kalau kita buat yang wajib-wajib, yang baik-baik, insya-Allah jiwa kita akan terserlah nak buat benda yang sunat-sunat. Tapi kalau yang wajib pun tak buat, nak sunat payah. Jadi berdasar itulah ayat yang katakan, sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa, tak kira yang menolongnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha kuasa. Allah berkuasa. Jangan sampai terdesak baru nak minta tolong Allah. Ya Allah tolong. Macam orang yang karam di lautan, duduk atas, kebetulan dapat atas tong ikan, tong minyak. Macam mana? Siapa harapan dia?
Tak Allah. Duduk tengah-tengah laut, tak ada orang yang kawan-kawan lain dah terbang di bersepah satu bot 15 orang habis bersepah, dia seorang dapat berpaut pada tong ikan. Siapa yang minta tolong? Tak Allah. Waliyazubillah. Contoh orang rumah terbakar, konon selamat lagi dalam bilik air, tiba-tiba asap datang, siapa dapat menyelamatkan dia? Tak ada. Sama ada sempat diselamatkan kalau bomba datang ataupun kawan datang ataupun dia mati dalam bilik air. Betul tak? Begitulah kita di dunia ini. Allah yang menyelamatkan kita dan kita mohon pada Allah dan kita mentaati segala perintah Allah. Ya, jadi terima kasih pada semua yang dapat hadir, tuan-tuan puan-puan. Tahniah kerana kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita berkongsi ilmu di masjid yang mulia, ya, yang indah ni. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan dan redha Allah, kerana kewajipan itu adalah tanggung pada diri sendiri dan kita hanya menjalankan tanggungjawab sementara kita masih hidup, insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma rabbayan saghira wa jamil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jambilna bil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah kurban dan selamat menyambut hari raya Adha dan selamat berpuasa hari Tarwiyah dan hari Arafah, insya-Allah.